Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 16 April 2020 bersama saya, Syazwana Ami. Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob berkata tiada sebarang bentuk bazar Ramadan termasuk pandu lalu dan penghantaran tempahan akan dibenarkan pada bulan Ramadan ini. Jelas Ismail, keputusan itu dicapai selepas bermesyuarat dengan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Apa saja yang berbentuk bazar, walaupun ada e-hailing, kalau kita wujudkan bazar misalnya, 50 bazar sekelompok dan e-hailing datang untuk mengambil di bazar tersebut selepas melakukan pesanan, ianya tidak boleh dilakukan sebab saya sebutkan tadi, bazar tidak dibenarkan. Gerai-gerai seperti itu tidak dibenarkan. Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob berkata terdapat syarikat-syarikat yang tidak terlibat dalam perkhidmatan keperluan asas mengambil kesempatan untuk memulakan operasi perniagaan. Keadaan tersebut telah menyebabkan kesesakan lalu lintas di beberapa kawasan di ibu negara. Bahawa mana-mana perniagaan ataupun sektor perkilangan sekalipun hanya boleh memulakan operasi mereka jika mendapat kelulusan daripada MITI. Sebelum MITI ataupun Kementerian Perdagangan Antarabangsa, iaitu MITI, memberikan sebarang kelulusan, mereka tidak boleh memulakan operasi mereka dan tindakan akan diambil kepada mereka kerana melanggar PKP ini. Semua sektor yang beroperasi sewaktu PKP Fasa 3 diwajibkan untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP kesihatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Menurut Menteri Kanan Ekonomi Muhammad Azmin Ali, ini termasuk memastikan pekerja syarikat-syarikat tersebut menjalani ujian saringan COVID-19. Majikan yang memohon untuk beroperasi perlu memastikan pekerja-pekerja menjalani saringan ini di lebih 3,000 panel klinik kesihatan perkeso di seluruh negara mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh KKM. Selepas Zuraida Kamarudin dikecam kerana didakwa membazirkan sumber pakaian perlindungan peribadi PPE yang disediakan kekurangan untuk publiciti politik, kini Menteri Pengajian Tinggi Noraini Ahmad mengalami nasib yang sama. Ahli Parlimen Parit Sulong itu dikritik kerana didakwa membazirkan PPE semasa melawat makmal Pusat Perubatan Pakar UiTM Sungai Buloh bagi melihat proses ujian sampel COVID-19. Rata-rata netizen mengkritik tindakan Noraini kerana kebanyakan menganggap lawatan berkenaan bukan satu keperluan, terutama ketika keadaan genting sekarang. Selain netizen, pakar kardiologi di Institusi Jantung Malaysia IJN Dr. Benny Isman Rusani secara tidak langsung turut menegur tindakan Noraini. Menurut beliau, orang kenamaan dan delegasi yang melawat makmal cukup sekadar menggunakan topeng muka biasa dan melakukan penjarakan sosial. Sebanyak 110 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah jangkitan keseluruhan sebanyak 5,182 kes. Satu lagi kes kematian turut dilaporkan setakat tengah hari tadi menjadikan jumlah korban akibat wabak itu di Malaysia sebanyak 84 kes. Sementara itu, Malaysia turut mencatatkan 53.4% pesakit yang pulih dari jangkitan COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 119 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 2,766 kes, iaitu bersamaan dengan 53.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Justru bilangan kes yang discharge hari ini adalah melebihi bilangan kes baru yang dilaporkan. Ramai sukarelawan telah tampil memberi sumbangan berupa kelengkapan hospital dan pakaian perlindungan diri PPE kepada petugas kesihatan barisan hadapan ketika negara dilanda wabak COVID-19. Bagi wanita orang kelainan upaya Nur Farah Syahirah,
Walaupun dilahirkan tanpa kedua-dua tangan, ini bukan menghalang bagi turut bersama-sama menyumbang tenaga menjahit PPE. Beliau dan rakan-rakannya yang merupakan kaki tangan Kolej Komuniti Teluk Intan turut tampil menghasilkan PPE untuk kegunaan pekerja barisan hadapan di negara ini. Farah yang sebelum ini pernah tular di media sosial kerana mampu memandu menggunakan kaki, turut berkongsi video yang memperlihatkan dirinya sedang menjahit pakaian tersebut. Memetik laporan harian Metro, Farah dan rakan-rakannya turut dibantu 25 orang tukang jahit dan dijangka akan menyiapkan kesemua PPE pada Isnin depan sebelum diagihkan kepada petugas kesihatan. Menerusi ruangan komen, ramai netizen memuji semangatnya, malah ramai merasakan tindakannya mampu menjadi inspirasi untuk orang lain. Baiklah, sekian sahaja dari saya, Syazwana Amir, untuk Sekilas Fakta. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi.